Pemberian dos penggalak secara jumpa terus diputuskan dalam mesyuarat CITF. Undi awal PRU dan Melaka berjalan lancar. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nur Zamri. Berita wilayah hari ini akan melintas langsung dari Sarawak, Sabah dan Johor. Dari studio mini RTM Melaka pula proses pengundian awal lancar dengan SOP ketat. Terus setia bersama kami dalam berita wilayah. Sesi kedua istiadat menghadap dan pengundian darjah kebesaran bintang dan pingat Persekutuan 2021 diteruskan hari ini menyaksikan 201 individu menerima darjah kebesaran masing-masing. Anugerah disampaikan Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Bilal Shah sempena Hari Keputeraan Baginda. Turut berangkat Raja Permaisuri Agong Tunku Hajah Azizah Aminah Maimunah Iskandariah. Mendahului senarai Ketua Setiausaha Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri Datuk Luqman Hakim Ali dianugerahkan Panglima Jasa Negara PJN yang membawa gelaran Datuk. Turut menerima anugerah sama Setiausaha Negeri Kelantan Datuk Nazran Muhammad, bekas Ratu Skuash Negara Datuk Nicole and David dan 9 individu lain. Istiadat diteruskan dengan pengurniaan Johan Mangku Negara JMN kepada 6 individu, Johan Setia Mahkota JSM kepada 7 individu dan Johan Setia Diraja 2 individu. Sementara itu 18 penerima dikurniakan Kesatria Mangku Negara MKMN dan 5 yang lain menerima anugerah Kesatria Setia Diraja KSD. Al-Sultan Abdullah turut berkenan menganugerahkan Ahli Mangku Negara AMN kepada 36 individu, Pingat Pangkuan Negara PPN 85 individu dan Bentara Setia Diraja BSD 30 individu. Keputusan sama ada untuk membenarkan pengambilan suntikan dos penggalak secara jumpa terus atau walk-in akan ditentukan hari ini. Kementerian Kesihatan Kari Jamaluddin berkata, perkara itu akan dibincangkan dalam mesyuarat Badan Bertindak Imunisasi COVID-19 Penggalak CITF yang dipengerusinya petang ini. Jelasnya pilihan walk-in itu mungkin juga akan ditawarkan kepada mereka yang belum menerima suntikan vaksin. The target will depend very much on those people who refuse to be vaccinated. And that's about, at the moment on paper, that's about 2% of the population. But we continue to have outreach vaccinations, especially for those we may have missed out, undocumented migrants, refugee communities. We continue to do this. They continue to receive their primary series. And in fact, perhaps when we open for walk-ins for the booster, we may allow for those people who are unvaccinated to also walk in. Beliau berkata demikian selepas Majlis Pelancaran Malaysia sebagai destinasi rawatan hepatitis C sempena Insight 2021 di Ibu Negara. Khamis lalu Kari mengumumkan sebanyak 40% golongan sasaran yang diberikan janji temu untuk mendapatkan pelalian dos penggalak vaksin COVID-19 tidak hadir untuk menerima suntikan masing-masing. Situasi berkenaan menimbulkan kebimbangan kerana kemungkinan jumlah kemasukan pesakit ke hospital akan meningkat sekiranya bilangan yang menerima dos penggalak itu kekal rendah. Seterusnya kita ke perkembangan semasa pilihan raya umum Dewan Undangan Negeri PRU Don Melaka, langsung ke studio mini RTM Melaka bersama Nur Amalina Abdul Halim.
Terima kasih Nurul. 21 daripada 31 pusat pengundian awal PPA ditutup pukul 2 petang tadi. Kesemua 21 PPA itu telah digazetkan untuk ditutup pukul 2 petang. Setakat pukul 4 petang tadi menyaksikan 86% pemilih awal telah menunaikan tanggungjawab masing-masing. Proses pengundian awal di semua 21 PPA yang boleh dibuka pukul 8 pagi tadi berjalan lancar. Proses pengundian awal pagi tadi menyaksikan penekanan diberikan terhadap pematuhan SOP selaras dengan garis panduan pencegahan COVID-19 di bawah Pelan Pemulihan Negara kerana situasi pandemik yang masih belum terkawal sepenuhnya. Penjarakan fizikal, pemakaian pelitup muka, penggunaan pensanitasi tangan, saringan suhu badan dan langkah merekodkan kehadiran dilaksanakan di pusat-pusat pengundian selain perlu mengimbas kod MySejahtera sebelum masuk ke PPA. Proses pengundian awal bagi kerusi DUN Bandar Hilir masih lagi berlangsung di IPD Melaka Tengah. Untuk berkongsi perkembangan semasa di lokasi, langsung bersama wartawan Ravin Samugam. Silakan Ravin. Terima kasih Amalina. Baiklah saudara, seperti mana anda sedia maklum, kini saya berada di Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Melaka Tengah untuk membawakan perkembangan semasa bagi pengundian awal bagi DUN N22 Bandar Hilir. Saudara, DUN ini melibatkan 555 polis dan pasangan untuk pengundian awal hari ini. Terdahulu SPR memaklumkan 11,557 pengundi akan mengundi awal pada hari ini. Ia melibatkan 31 pusat mengundi di 28 DUN bagi PRU DUN Melaka ke-15. Setakat jam 5 petang tadi, 89.6% membabitkan 496 anggota polis diraja Malaysia dan pasangannya telah menunaikan tanggungjawab mereka. Sekaligus ia menjadikan pihak SPR mencapai sasaran yang diletakkan sebelum ini di kawasan berkenaan. Terdahulu, Ketua Polis Daerah Melaka Tengah ACP Afnizar Ahmad berkata tugasan penggeliran antara polis diraja Malaysia di kawasan ini turut digerakkan bagi memastikan kelancaran pengundian awal di sini. Beliau berkata selepas melawat ke kawasan ini pagi tadi. IPD Melaka Tengah turut membabitkan 9 balai polis yang melibatkan 643 anggota. Sebentar lagi pada pukul 5.30 petang nanti, proses undian awal akan tamat. Sejurus selepas tamat, semua peti undi bagi pengundian awal akan disimpan di lokal polis dan kertas undi pula akan dikira pada 20 November ini. Baiklah saudara, itu sahaja yang saya dapat membawakan anda perkembangan dari Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Melaka Tengah berhubung proses pengundian awal bagi DUN N22 Bandar Hilir. Kini kita kembali bersama Amalina. Silakan Amalina. Ravin, terima kasih. Pusat pengundian awal di IPD Alur Gajah bakal ditutup 5.30 petang ini. Hujan tidak menghalang pengundi awal untuk menunaikan tanggungjawab. Laporan penuh bersama Fahmi Zaidi. Silakan. Baik Amalina, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersiar langsung sekali lagi dari Dewan Serbaguna Ibu Pejabat Polis Daerah Alur Gajah DUN N08 Macap Jaya bagi membawakan kepada anda perkembangan terkini berkenaan dengan hari mengundi awal pada hari ini bersempena dengan PRU DUN Melaka ke-15. Baik, untuk pengetahuan anda, proses mengundi awal pada hari ini yang bermula pada pukul 8 pagi tadi berjalan dengan lancar dan rata-rata pengundi yang hadir mematuhi prosedur operasi standard SOP seperti mana yang telah ditetapkan oleh Majlis Keselamatan Negara MKN dan juga Kementerian Kesihatan Malaysia KKM. Baik, suasana pada waktu ini juga agak lengang kerana saya difahamkan kebanyakan pengundi bagi DUN kawasan ini banyak menghadirkan diri pada waktu sebelah pagi dan tengah hari tadi bagi menunaikan tanggungjawab mereka. Saya juga dimaklumkan oleh pegawai SPR di sini di mana sekarang sudah lebih dari 85% calon dari 378 pengundi keseluruhan bagi kawasan ini telah pun hadir membuang undi.
Walau bagaimanapun, pada pukul 2 petang tadi cuaca sedikit hujan dan sekarang ini pun masih lagi hujan. Namun keadaan di sini masih lagi terkawal dan berada dalam keadaan yang baik. Untuk pengetahuan anda, Dewan Serbaguna Ibu Pejabat Polis Daerah Alur Gajah ini akan ditutup tepat pada pukul 5.30 petang ini. Peti undi bagi pengundian awal hari ini akan disimpan di lokap Balai Polis dengan kertas undi dan ianya hanya akan dikira bermula petang Sabtu ini. Pengiraan kertas undi awal akan dijalankan di tempat pengiraan undi seperti mana yang telah ditetapkan oleh SPR. Sedikit informasi kepada anda, DUN Macap Jaya ini melibatkan persaingan antara 5 penjuru membabitkan calon dari Barisan Nasional, Wee Hesem, Perikatan Nasional Tai Siong Jiul, Pakatan Harapan Lau Bing Hau, Parti Perikatan India Muslim Nasional atau dikenali sebagai Parti Iman, Abdul Aziz Osani Kasif dan calon bebas iaitu Azlan Daud. Baik, saya kira setakat ini dahulu perkembangan perkongsian yang dapat saya kongsikan bersama anda. Terus kekal setia bersama dengan RTM. Kita kembali semula ke studio. Silakan. Terima kasih Fahmi. Sabtu ini pengundi biasa akan keluar menunaikan tanggungjawab mereka. Pengundi yang bakal menzahirkan pilihan di atas kertas undi nanti mahukan kestabilan politik demi masa depan. Kepimpinan baru juga diharap dapat memberi tumpuan kepada sektor ekonomi dan kesejahteraan hidup rakyat. Saya berharaplah pada dalam jalan raya ini rakyat Melaka dapat memilih satu kerajaan yang baik yang boleh membantu rakyat. Bukan setakat rakyat saja tapi dapat satu kerajaan yang ada majoriti supaya kita tidak menghadapi masalah macam ni lah. Mana kejap-kejap, kejap tombang kan. Kita nakkan satu kerajaan yang kuat. Kita berharap sebagai belia, saya mengharapkan pentadbiran yang baik, yang berkualiti lah daripada siapa yang kita pilih tu. Lepas tu mungkin saya sebagai belia mungkin kita nak orang-orang yang bertanding tu mungkin lebih beri perhatian kepada anak-anak muda lah. Contohnya macam belia-belia yang masih muda, yang masih memerlukan kerja. Saya harap kerajaan yang baru ditubuhkan ini dapat memilih penjaga-penjaga, memilih rakyat-rakyat. Semoga kita dapat kestabilan politik, kita orang dapat menjaga balik dengan sebab kita pun boleh menjaga. Semoga pilihan raya kali ini dapat betul-betul yang siapa yang memimpin kita tak kisah. Janji boleh memberi harapan pada kami, kepada penjaga dan seluruh rakyat Melaka. Semoga rakyat Melaka dapat memanage hidup baru baliklah dengan seperti sedia kala. Menghampiri hari pengundian, calon-calon bertanding rancak mengemaskini aktiviti masing-masing dalam laman sosial. Berikut antara aktiviti calon-calon bertanding setakat 4 petang. Calon Perikatan Nasional PN Don Durian Tunggal Jaafar Osman berkongsi aktiviti beliau beramah mesra bersama pengundi awal di Balai Polis Durian Tunggal. Beliau kemudian menziarah penduduk di Kampung Beringin dan Kampung Pancur. Calon Barisan Nasional BN Don Air Limau Hamid Maitin Kunju Bashir pula meluangkan masa bersarapan di Jeti Nelayan Paya Lebar dan beramah mesra dengan nelayan di Kampung Paya Lebar. Beliau juga berkesempatan menziarahi penduduk sekitar Kampung Paya Lebar, Kampung Ramuan Cina Besar, Taman Datuk Setia, Kampung Velcra Rabuan Cina dan Kampung Solok Limau Nipis. Calon Pakatan Harapan PH Don Bandar Hilir Ling Chow Yen meluangkan masa melawat pusat pengundian awal di Balai Polis Jalan Kota Bandar Hilir. Beliau juga melawat sebuah rumah yang hangus terbakar di kawasan berkenaan. Calon-calon bertanding ketika ini juga sudah membuat pecutan terakhir mereka. Selain mempromosi diri dan parti, mereka turut menggalakkan pengundi keluar mengundi. Calon Barisan Nasional BN Don Aikro Yong Fun Juan berkata kempen secara maya antaranya bakal diperhebatkan lagi. Kita berkempen secara maya, secara elektronik dan kita harap kita dapat yang penting ialah kita nak membawa konteks ataupun membawa ideologi kita dan juga kepada pengundi dalam manifesto
manifesto Barisan Nasional PRN Melaka pada kali ini lah. Baik, setakat ini langsung dari Studio Mini untuk perkembangan semasa PRU Dun Melaka. Jumpa lagi berita perdana malam nanti. Kembali kepada Nurul di Angkasa Puri. Baik saudara, baik kita ke bumi Kenyalang ke arah memperkasa bidang inovasi digital. Program Think and Tinker Mini Lab diketengahkan. Rincian lanjut bersama Buma Win. Silakan Buma. Baik Nurul, terima kasih. Program Think and Tinker Mini Lab mampu mengasah bakat murid dan pelajar sekolah dalam bidang inovasi digital. Menteri Muda Pembangunan Bandar, Pentadbiran Tanah dan Alam Sekitar Sarawak, Datuk Len Talib Saleh berkata, dengan adanya pendedahan seperti program anjuran tabung ekonomi Gagasan Anak Sarawak Tegas, ia bakal melahirkan pakar teknologi dan digital yang terdiri daripada anak tempatan. Jelas Datuk Len Talif, dengan penubuhan program ini, pakar industri boleh berkongsi ilmu dan kepakaran di dalam bidang teknologi dan digital kepada para murid dan pelajar, guru dan komuniti setempat secara efektif. Untuk memastikan polisi digital kita ini harus dilihat, harus lebih pendedahan dari peringkat awal lagi. Dari segi baku sekolah dan juga pada semua pihak, semua peringkat masyarakat, untuk memastikan digital ekonomi ini bukan sahaja untuk bisnes tapi untuk untuk kreativiti dan inovasi anak-anak muda kita terutama sekali. Ujarnya bagi mencapai negeri termaju di Malaysia menjelang tahun 2030, penekanan dalam bidang tersebut harus dipupuk dari peringkat sekolah bagi memastikan agenda pembangunan teknologi dan digital mampu dicapai. Datuk Len yang juga pengerusi Tegas berkata demikian kepada pemberita selepas menyempurnakan majlis pelancaran program tersebut di Dewan Serbaguna Kampung Seberang Sarike. Sementara itu, Guru Besar SK Agama Sarike, Jamaluddin Sahari berkata program ini dapat menyumbang kepada penambahan nilai pembelajaran murid-murid dalam bidang teknologi. Dengan adanya bantuan ini, alhamdulillah kita rasa ini nanti akan menambah nilai minat murid kita dalam persiapan mereka untuk menempuhi revolusi 4.0. Saya yakin dan percaya. SK Agama Serike merupakan antara 11 buah sekolah perantis di Sarawak bagi projek TNT Mini Lab ini. Pelbagai projek transformasi luar bandar RTP akan dilaksana di penempatan penduduk di kawasan Samalaju bagi tahun 2022. Penyandang kerusi Dewan Undangan Negeri Samalaju, Datuk Majang Renggi menjelaskan, projek-projek berkenaan telah dikenal pasti dan dalam proses pemilihan akhir bagi dilaksanakan oleh agensi pelaksana pada tahun hadapan. Tidak salah ingat, kuasai ke-19 hari bulan tu aku bisik meeting ngau semua agensi ke bisik berkawal ngau projek RTP, gulai ngau pejabat daerah, ngau pejabat UP Residen kita dia. Nur kita nentu ke anggaran ya, peruntukan ya ke tahu dagiah kita, nitiah ke pembesar ruai kita, nitiah ke pemayuh kita ke itu. Awak kota yang oleh danjuang ke Kuching kian ke dalam bulan tu. Lalu alap kita yang oleh lulus ke dalam tahun tu, ia oleh digagak kita tahu ke suku pertama. Arab kena oleh digagak pada suku pertama tahun 2022. Datuk Majang Renggi berkata demikian semasa memantau projek-projek RTP yang telah siap dan yang akan dilaksanakan di kawasan Samalaju, Bintulu. Berucap di Rumah Kedi Anak Asam kilometer 35 Jalan Bintulu Miri, beliau menjelaskan kerajaan GPS sentiasa proaktif membantu rakyat khususnya di kawasan pedalaman dan luar bandar.
Ini termasuk membantu menyediakan penempatan penduduk seperti rumah panjang baharu yang lebih selesa. Bagi tuai rumah Kedir, rumah panjang mereka yang masih dalam proses pembinaan itu telah menerima pelbagai bentuk projek melalui Datuk Majang. Ia termasuk projek jalan masuk, atap dan rangka bumbung rumah panjang 19 pintu itu yang dianggarkan bernilai lebih RM300,000. Cukup main rumah, kita udah ditolong ya. Jadi kita pakai jaga. Kita sama belah nemu. Siapa orang kenolong kita, siapa orang kejaga kita. Selain melakukan tinjauan di Rumah Kerdi, Datuk Majang telah melakukan tinjauan ke beberapa tapak projek RTP iaitu tapak Dewan Kampung Wawasan Jaya, Kampung Wawasan Raja Wali, Rumah Dundang, Rumah Kepalin, Rumah Mandau dan Rumah Sibak. Anggaran keseluruhan projek RTP yang akan dilaksanakan di kawasan tersebut berjumlah RM820,000. Bahagian Siasatan Jenayah Narkotik Ibu Pejabat Polis Daerah Kuching berjaya menumpaskan aktiviti penyalahgunaan dadah dengan tertangkapnya 16 orang warga tempatan dalam 2 serbuan di Kampung Tabuan Hilir semalam. Ketua Polis Daerah Kuching ACP Ashmon Baja memaklumkan pada serbuan pertama sekitar 10 pagi, seramai 12 suspek lelaki berumur antara 21 dan 44 tahun berjaya ditangkap. Menerusi kenyataan media, ACP Ashmon mendedahkan semasa serbuan dilakukan, beberapa suspek telah melarikan diri dan bertindak terjun ke sungai. Salah seorang telah lemas dan disahkan meninggal dunia oleh pegawai kesihatan. Ujian saringan air kencing mendapati semua suspek positif dadah jenis amfetamin selain mempunyai pelbagai rekod kesalahan jenayah lampau. Kes disiasat di bawah Seksyen 15-1-A Akta Dadah Berbahaya 1952. Sementara itu dalam kes berasingan ketika serbuan dilakukan pada 10.05 pagi juga di Kampung Tabuan Hilir Kuching, polis berjaya menahan 3 lelaki dan seorang perempuan berumur lingkungan 23 dan 40 tahun. Pemeriksaan ke atas suspek telah menjumpai 7 paket plastik berwarna merah dan 1 paket lutsina mengandungi serbuk dan ketulan jernih disyaki dadah jenis syabu seberat 9.77 gram. Ketiga-tiga suspek lelaki mempunyai rekod kesalahan jenayah lampau dadah. Kesemua suspek ditahan di bawah Seksyen 39A-1 Akta Dadah Berbahaya 1952. Kawasan pesisir Sebuyau yang kita kenali hari ini mungkin lenyap dalam 80 tahun akan datang akibat hakisan pantai yang semakin parah. Ratusan ribu penduduk pada ketika itu mungkin terpaksa berpindah ke tanah tinggi. Bagi menghalang kemungkinan itu, wartawan Syadikin Bahrain ada laporannya. Sudah lebih 50 tahun penduduk di sini diancam pembunuh basah. Pembunuh yang berkekuatan ratusan triliun kubik tan dan juga masin air laut. Masih dengan label tu. Ya dengan tu. Masih hanya masuk. Ya tu. Dengan tu. Kita isi ada tambah baru. Tapi terfikir apabila tak nambah macam tu. Lebih parah lagi, pemusnah semula jadi bermusim itu turut menimbulkan pelbagai masalah. Sebab yang ada Laut Cina Selatan. Jadi ombak besar. Dia sebenarnya kisah ombak besar. Besar rumah ada yang besar ya. Besar naik tinggi ya. Kami dulu nanam macam-macam tanah lebah ya, macam ada pokok kuini, rambutan, durian, ada nanam buah pisang, semua ada yang kami ambil. Musnah habis. Atas keprihatinan kerajaan, risauan mereka bakal berakhir dengan pembinaan tempatan banjir. Menjadikannya realiti, tugas berat bagi Jabatan Pengairan dan Saliran Sarawak. What we are doing is a rock embankment. Actually, it's quite a robust design that can last 50 years, no problem. Because even if there is some erosion on the outside, it's a flexible kind of design. You will just sink down and you can just maintain it with just adding some big rocks on top. Projek yang menelan kos 340 juta ringgit dengan jarak 26.7 km panjang itu berupaya menyelamatkan pekan itu dari hakisan ganas. Bagaimanapun, untuk menyiapkannya bukanlah satu tugas mudah. Transportation is the main issue.
So accessing to the site, because it's a flat, mud flat, they can't use a big bus to cross the area. So they have to use road. Of course, there are kampung around. Malah, bagi menyekat air masin terus mengancam kehidupan penduduk di sini, sebanyak 3.2 juta tan batu diperlukan bagi memperkokohkan benteng tersebut. Penghadang ombak yang dibina sebelum ini tidak berupaya untuk menahan hakisan air laut dan masuk ke kawasan darat ini. Ditambah pula dengan kenaikan paras air laut pada setiap tahun yang berupaya memusnahkan seluruh kawasan pantai ini. Dan kini, projek 5 blok yang harus disiapkan dalam tempoh 24 bulan bagi tiap-tiap pakej sedang dilaksanakan dalam pelbagai fasa sejak tahun lepas. Ia projek impian bagi penduduk kampung ini. Bila benteng dibuat, kami nang besarlah harapan lah, mudahannya cepat-cepat. Harap je baguslah. Mungkin kukuh lagi lah, bagus lagi lah. Sengsara lah masalah yang kena mesin tu. Nak seruk gila lah. Apabila ia siap kelak, ia bakal memanfaatkan 10,780 penduduk di Sebuyau dan Sebangan. Mereka tidak lagi khawatir dihempas ombak ketika tidur. Syarikin Bahrain, RTM. Baik, penilaian risiko menyeluruh perlu dilaksana sebelum pejabat kerajaan beroperasi secara kapasiti penuh seperti sebelum pandemik COVID-19. Menurut Pengerusi Kongres Kesatuan Pekerja-Pekerja dalam Perkhidmatan Awam QPEC Sarawak, Omar Bahrain Yunin, penilaian dan keputusan itu perlu diserahkan kepada pihak berkaitan yang lebih arif berkenaan peralihan fasa pandemik ke fasa endemik. Omar Bahrain menerusi satu kenyataan memaklumkan bahawa ia bergantung pada pandangan serta arahan Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri, Majlis Keselamatan Negara dan Kementerian Kesihatan Malaysia yang memantau keadaan ketika ini. Walau bagaimanapun, katanya, QPEC Sarawak sentiasa menerima cadangan serta pandangan dari pelbagai organisasi serta pertubuhan yang mencadangkan dasar bekerja dari rumah atau BDR dimansuhkan. Dalam kenyataan tersebut juga, beliau berharap pertubuhan atau organisasi sosial tidak mendesak kerajaan untuk membuka premis kerajaan 100% tanpa ada data yang boleh dijadikan sandaran untuk menjamin keselamatan penjawat awam yang bertugas termasuk pelanggan yang berurusan di agensi kerajaan berkenaan. Justru beliau menyeru masyarakat memberi kepercayaan kepada pihak berkaitan untuk mengeluarkan polisi yang bersesuaian. Omar Bahrain juga yakin bahawa jumlah 80% keberadaan penjawat awam di pejabat juga kini meningkat dan mampu memberi perkhidmatan yang semakin baik kepada masyarakat. Baik saudara, sekian perkembangan berita dari Sarawak. Kita kembali bersama Nurul di Angkasa Puri. Silakan Nurul. Terima kasih Pumawin. Untuk perkembangan cuaca semasa, kita bersama Pegawai Meteorologi Muhammad Nafizi Mat Napiah. Silakan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita mulakan laporan pada petang ini dengan melihat keadaan cuaca semasa. Imej satelit menunjukkan kelompok awan aktif yang mula terbentuk dan melitupi kebanyakan negeri di sekitar Semenanjung dan juga kebanyakan kawasan di sekitar negeri Sarawak pada petang ini. Oleh itu, kita menjangkakan kadar kelembapan yang tinggi di sekitar kawasan-kawasan berkenaan dan ianya dapat dilihat dengan lebih jelas lagi melalui tinjauan imej gema radar. Imej menunjukkan keadaan cuaca hujan lebat dan ribut petir yang berlaku di hampir kesemua negeri sekitar Semenanjung, khususnya di sekitar negeri Selangor, Negeri Sembilan, Melaka dan juga Johor. Keadaan cuaca hujan lebat bagi kawasan-kawasan ini dijangka akan reda dalam tempoh 1 hingga 2 jam daripada sekarang. Namun begitu, hujan lebat dan ribut petir yang berlaku di negeri-negeri di sekitar utara Semenanjung, juga di negeri Kelantan dan Terengganu ini dijangka akan berterusan sehinggalah ke lewat malam nanti. Kita lihat tinjauan cuaca untuk negeri Sabah dan Sarawak pula. Bagi negeri Sabah, hujan lebat yang berlaku di sekitar bahagian Kudat dan Sandakan sejak awal pagi tadi kini dilihat sudah pun mulai mereda dan ianya dijangka akan reda sepenuhnya dalam tempoh 1 hingga 2 jam daripada sekarang. Untuk negeri Sarawak, hujan lebat dan ribut petir dilihat berlaku di hampir kesemua bahagian bagi negeri berkenaan. Dan keadaan cuaca yang lembap ini dijangka akan berterusan sehingga ke lewat malam nanti. Sekian dahulu info cuaca buat kali ini. Sebelum berpisah, kita lihat tinjauan cuaca bagi bandar-bandar utama di seluruh negara. Assalamualaikum dan salam sejahtera.
Fokus negeri di bawah paya ikuti laporan mengenai penguatkuasaan SOP baharu dan penambahan pondok polis di Sabah. Berjalan lanjut langsung bersama Javinia Jim di Kota Kinabalu. Ya, Nurul, Pesuruhjaya Polis Sabah Datuk Idris Abdullah telah menasihati setiap ketua polis daerah agar menambah pondok polis bagi setiap jarak melebihi 20 hingga 30 km dari balai polis terdekat. Ketika ini terdapat 67 pondok polis di seluruh negeri dan saranan ini sekaligus memudahkan masyarakat yang memerlukan perkhidmatan polis tanpa perlu bergerak terlalu jauh. Menurut Datuk Idris, pondok polis yang dicadangkan perlu dilengkapi dengan sistem kepolisan agar proses aduan yang diterima dapat diambil tindakan. Beliau menyatakan perkara ini di Ibu Pejabat Polis Daerah Penampang selepas lawatan kerja di sana. Kita tambah lagi tangan di mana mungkin kat situ kita letaklah ada anggota yang berpangkat macam korporal ke sarjan ke duduk kat situ. Dia boleh buat siasatan awal. Rakam dalam percakapan dan sebagainya. Jadi benda-benda itu tadi peringkat asas dia tu dia boleh ambil dah. Beliau turut menekankan berhubung usaha membaiki perjawatan anggota dan pegawai di negeri ini. Datuk Idris turut memaklumkan bahawa bangunan baharu Ibu Pejabat Daerah Penampang sedang dalam proses memuktamadkan kertas kerja dengan anggaran RM150 juta. Beliau turut meminta masyarakat agar terus patuh dengan prosedur operasi standard SOP dan kawalan kendiri dalam usaha mengekang penularan pandemik COVID-19. Tambahnya lagi, pasukan pemantau juga akan ditambah. Program Kasih dan Kongsi Program Berintis Majlis Perkhidmatan Masyarakat Sabah MPMS bantu golongan memerlukan dalam bandar. Bantuan berkenaan berupa makanan yang berzat serta berkhasiat dan menyasarkan untuk kanak-kanak miskin Tegar Bandar. Menteri Pembangunan Masyarakat dan Kesejahteraan Rakyat merangkap Presiden MPMS Datuk Insinyur Syahelmi Yahya berkata, selain peruntukan kerajaan negeri, program berintis tersebut turut mendapat kerjasama badan-badan korporat dan syarikat berkaitan kerajaan GLC. Dalam program Kasih dan Kongsi ini, satu program yang bersifat prihatin dan bertanggungjawab, kita mengalu-alukan kerjasama daripada syarikat-syarikat kerajaan atau syarikat-syarikat swasta untuk sama-sama turut membantu meringankan beban bagi menjaga kesejahteraan golongan miskin bandar. Beliau ditemui pemberita RTM dalam Majlis Pelancaran Bulan Kebajikan MPMS di Kota Kinabalu. Dalam majlis berkenaan, MPMS menerima sumbangan RM100,000 daripada MBSP Bank Berhad serta simbolik penyampaian bantuan. Setakat ini, program berintis tersebut dilaksanakan di Kota Kinabalu, Penampang dan Putatan. Kempen penanaman sejuta pokok 2021 hingga 2025 terus mendapat sokongan pelbagai pihak di negeri ini. Antaranya kaki tangan Mahkamah Kota Kinabalu dengan kerjasama Jabatan Perhutanan Sabah telah menyahut kempen tersebut dengan menanam 150 pokok. Hakim Mahkamah Session Kota Kinabalu merangkap pengerusi Kumpulan Kerja Alam Sekitar Mahkamah Kota Kinabalu, LC Primus berkata, langkah tersebut sebagai usaha memelihara kelestarian alam demi generasi akan datang. Kami sebenarnya terutama sekali Kumpulan Kerja Alam Sekitar Mahkamah Kota Kinabalu menyokong penuh program penanaman 100 juta pokok oleh Kerajaan Malaysia sebab pada tahun 2017 kumpulan yang sama telah menanam 1 juta pokok. Sebenarnya telah melebihi 1 juta, 1.7 juta pokok di Mahkamah Negeri Sabah sendiri. Majlis penanaman pokok di Kompleks Mahkamah Kota Kinabalu dirasmikan Hakim Besar Sabah dan Sarawak Tan Sri Dato' Abang Iskandar Abang Hashim. Sementara itu, Wakil Konservator Hutan Sabah Peter Maurice Lidadun yakin inisiatif dilaksana Mahkamah Kota Kinabalu akan membuka lebih banyak pihak melaksanakan langkah seumpama. Kami sebagai Jabatan Perhutanan Sabah senantiasa terbuka memberi kerjasama kepada mana-mana pihak lain sekiranya terdapat program seperti ini. Di masa kesempatan seperti yang kita sedia maklum, Jabatan Perhutanan adalah satu-satunya jabatan yang bertanggungjawab terhadap hutan. Program ini melibatkan penanaman 100 batang pokok jenis serungan dan 50 batang pokok jenis tekoma.
Riadah adalah salah satu cara menjaga kesihatan selain mengeratkan ikatan kekeluargaan. Pelbagai pilihan riadah masa kini yang memenuhi prosedur operasi standard SOP antaranya adalah berbasikal. Namun penggemar sukan ini seharusnya perlu mengetahui aspek keselamatan sebelum keluar di jalan raya. Ikuti perinciannya bersama wartawan Sarifah Monazar Sarif. Sejak kerajaan mula membenarkan aktiviti riadah Jun 2021, sukan berbasikal antara yang mendapat permintaan tinggi dalam kalangan masyarakat. Pelbagai pandangan diberikan khususnya kelebihan mengenai sukan berbasikal. Meningkatkan kecergasan kardiovaskular. So otot jantung kita akan lebih kuat untuk mengepam darah yang banyak. Okey, dengan paru-paru kita semakin efisien untuk menukar gas. Okey. Ketiga ialah mengurangkan stres. Okay, basikal ini sangat enjoy. Kita dapat berkayuh, okay, melihat pemandangan yang indah. Ciri-ciri keselamatan harus kita ada seperti berkayuh secara berkumpulan dan juga aspek keselamatan yang lain seperti lampu, lonceng. Kita mengayuh dalam kawasan rekreasi yang telah disediakanlah. Tinjauan penggemar aktiviti berbasikal di Kampung Sangkir, Kota Belud mendapati rata-rata mereka memilih sukan ini sebagai selamat dan sehat. Okay, mula-mula memang suami je lah yang join ni aktiviti berbasikal. Asas dia bawa juga, dia bilang untuk kesehatan semua. Jadi sekali nampak macam seronok pula ramai yang join sama-sama kan. Jadi satu perubahan yang nampak ketara betul. Macam berat badan saya turun. Okey, macam selalu yang kaki yang selalu sakit-sakit tu memang rasa lega sudah. Macam peredaran darah tu. Ciri-ciri dia daripada kita tengok daripada dari diri dulu lah kan. Maksudnya fitness kita, kelengkapan pakaian kita, maksudnya lengkaplah. Dan yang kedua kita tengok daripada segi keselamatan basikal lah. Maksudnya lampu kena ada, lampu brake, lampu depan, lampu belakang. Dan dia ada cermin sisi lah. Walaupun saya ada kekurangan dari segi fizikal, tapi semangat tu masih ada. Kalau ikut berbasikal ni boleh mengelakkan remaja ni membuang masa, dada. Best, seronok bermain basikal. Selain mampu melahirkan semangat jati diri dan disiplin yang tinggi, aktiviti berbasikal ini juga secara tidak langsung mampu melahirkan semangat silaturahim dalam kumpulan masing-masing. Sarifah Munazar Sarif, Berita RTM. Dalam usaha memberi kediaman lebih selesa, Yayasan Ikhlas telah memilih untuk membaik pulih 3 rumah golongan asnaf di Sandakan. Pelaksanaan bermula bulan ini dan Januari tahun depan itu melibatkan 2 rumah di Kampung Sibugal Besar, manakala sebuah rumah lagi di Kampung Nelayan Tengah. Pengurusi Yayasan Ikhlas, Profesor Dr. Zainur Rashid berkata ketiga-tiga rumah berkenaan antara 7 permohonan pembaikan yang dikemukakan kepada pihaknya di negeri ini. Semua mereka mohon adalah asnaf dan mereka tidak mempunyai sebarang sumber. Dan kemudian mereka memiliki tanggungan, contohnya isteri dan anak-anak, dan mereka sangat memerlukan rumah yang paling kurang minima yang boleh diduduki secara normal. Beliau ditemui RTM ketika melawat sebuah rumah asnaf di Kampung Nelayan Tengah, Sandakan. Setakat ini, Yayasan Ikhlas telah membaik pulih 7 rumah asnaf di Tambunan, Keningau dan Semporna dengan kos pembaikan dianggarkan berjumlah RM10,000 bagi sebuah rumah. Dalam perkembangan lain, Profesor Dr. Zainur memberitahu pihaknya bercadang membuka cawangan Yayasan Ikhlas di Sandakan dan Kota Kinabalu bagi memudahkan pelaksanaan kerja-kerja membantu golongan memerlukan. Baik, saudara, sekian laporan dari Sabah petang ini. Kita kembali ke Angkasa Puri bersama Nurul. Silakan, Nurul.
Lintas langsung dari Johor petang ini membawakan kisah kejayaan projek rintis pertanian komuniti serta sasaran kemasukan pelatih baru Pusat Giat Mara. Berita lanjut terus bersama rakan penyampai Anas Maknur di Johor. Silakan. Terima kasih Nurul. Ya, betul tu. Kejayaan projek pertanian komuniti Pangsapuri Kenari di Kangkapulai Johor Bahru akan dijadikan projek perintis melaksanakan kebun pertanian di kawasan penempatan kos rendah negeri ini. Ia sebahagian program rintis Bangsa Johor Bahagia BJB yang dinombatkan sebagai pemenang anugerah pencapaian perancangan oleh Persatuan Perancang Commonwealth CAP baru-baru ini. Menurut Dekan Fakulti Sains Universiti Teknologi Malaysia UTM, Profesor Madya Dr. Zaitun Abdul Majid, projek berkenaan inisiatif kejiranan hijau Majlis Bandaraya Iskandar Puteri MBIP dengan perkongsian kepakaran bersama UTM. Jadi di sini kita lihat bahawa program ni dia melibatkan universiti, komuniti, government dan juga industri. So dia adalah satu projek yang mengikut semua dan dia projek ini adalah sangat lestari. Kalau kita lihat after 2 years masih ada dan masih lagi membesar. Kejayaan komuniti Kenari membuktikan program ini berkesan dan komitmen berterusan akan membawa hasil positif kepada masyarakat setempat. Dan alhamdulillah berjaya dan hasil daripada kemenangan ini memang kita akan sebarluaskan lagi lah untuk komuniti-komuniti yang lain dan komuniti lain boleh datang belajar bersama dengan komuniti sendirilah macam mana cara nak buat kebun, nak set up dan sebagainya. Kami itu terdiri daripada cili padi dan juga sayuran kacang panjang, bendi dan juga ada juga beberapa jenis tanaman lain lah yang kami hasilkan. Bukan hanya kami saja berjaya, kami juga berharap juga empat badan lain ikutlah macam mana kami telah berjaya buat masa sekarang. Sasaran 4 sehingga 5 kebun komuniti pertanian dapat dicapai setiap tahun bermula tahun depan sekaligus menerapkan semangat kejiranan dan komitmen mampan dalam kalangan komuniti setempat. Saya sudah maafkan mereka. Itu luahan hati ayah Allahyarham Zulfarhan Osman Zulkarnain Idrus ketika menerima kunjungan Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia Yadim di kediamannya di Bandar Udara Utama, Johor Bahru. Biarpun perit kehilangan anak tersayang, namun kemaafan adalah jalan terbaik agar menjalani kehidupan dengan tenang. Kenapa saya ada anak lagi yang belajar. Jadi saya terpaksa tumpukan pada dari segi pelajaran, keselamatan, macam-macam lah. Kerana kalau kita tak boleh tinggalkan dia. Yang dah berlaku tu, dia terpaksa tadi kan, kita terpaksa lupakan sedikit demi sedikit. Ketua Pegawai Eksekutif Yadim, Tuan Kamarul Arif Tuan Soh berkata, keluarga Malaysia turut mengambil iktibar daripada kisah ketabahan keluarga berkenaan. Dan kemaafan sebagai satu bentuk tindakan ataupun nafkah yang terbaik kepada mereka yang melakukan kesalahan. So yang ni yang rakyat Malaysia belajar dan kita nak bawa mesej ini bahawa Islam mengajar kita sebagai manusia memang akan ada masalah dalam kehidupan, tapi kalau kita berbalik-balik kepada ajaran Islam, insya-Allah mesej dan juga kecantikan Islam tu akan semua orang faham. Yadim terus bekerjasama dengan pelbagai agensi berkaitan menyantuni keluarga Malaysia tanpa kira agama dan bangsa dalam soal kebajikan agar persaudaraan dikekalkan. Pusat Giat Mara Johor menyasarkan 1,021 pelatih mengikuti pelbagai kursus di 26 buah pusat Giat Mara di Johor tahun hadapan. Ia menyediakan latihan teknikal dan vokasional berkualiti dan memenuhi kehendak negara bagi mewujudkan tenaga kerja mahir dan bakal usahawan Bumi Putra berdaya saing. Pengurus Giat Mara Pasir Gudang Muhammad Zairin Muhammad Yunus berkata fokus 13 pelatih bagi kursus teknologi animasi agar idea-idea kreatif dapat diketengahkan selain menjana pendapatan negara. Kalau saya tengok pada sekarang ni kita punya animasi di Malaysia semakin berkembang. Kalau tengok production pun dah hasilkan banyak hasil-hasil animasi. Memang dia ada ceras. Tapi dia kena keluar lah daripada pergi ke KL sebab banyakkan production banyak di KL.
Menurutnya lagi, kursus animasi adalah satu bidang yang boleh diangkat kepada satu tahap menjadi satu industri profesional dan menjana pendapatan selain membuka peluang pekerjaan kepada pelatih terlibat. Sekian paparan dari Johor petang ini. Kembali kepada Nurul di Angkasa Puri. Silakan. Terima kasih Anasi atas perkembangan itu. Pembukaan sempadan negeri memberi petanda positif terhadap ekonomi rakyat. Menteri Kanan Perdagangan Antarabangsa dan Industri Datuk Seri Muhammad Azmin Ali berkata, peniaga memperoleh hasil yang lebih baik berbanding ketika sempadan negeri ditutup. Jelas beliau, aktiviti ekonomi semakin rancak bukan sahaja dalam sektor pelancongan, malah sektor peruncitan. Ia sekaligus menyegerakan proses pemulihan ekonomi. Sementara kita menjaga kesihatan rakyat, kita juga ingin menjaga ekonomi, khususnya peniaga-peniaga kecil. Dan sekarang ini Melaka menerima jumlah pengunjung yang begitu ramai dan ini akan dapat memberikan peluang perniagaan kepada peniaga-peniaga seperti di tempat ini untuk mendapat hasil yang lebih baik. Beliau ditemui selepas melawat pusat jualan kraf tangan Pahlawan Walk, Melaka Tengah. Bagaimanapun jelas Datuk Seri Muhammad Azmin, peniaga sentiasa mengambil langkah berjaga-jaga supaya tiada kenaikan mendadak kes COVID-19 dengan mematuhi semua SOP ditetapkan Majlis Keselamatan Negara. Persatuan Pengguna Islam Kelantan PPIK menawarkan diri untuk membantu kerajaan negeri meningkatkan kadar peratusan vaksinasi di Kelantan. Yang di-Ketua PPIK, Datuk Seri Dr. Muhammad Farid Abdul Ghani berkata, pihaknya terbuka untuk berbuat demikian memandangkan kadar vaksinasi lengkap di negeri itu dianggap masih rendah berbanding negeri yang lain. Setakat ini, peratusan vaksinasi lengkap di Kelantan hanya sekitar 82% bagi populasi dewasa biarpun kebanyakan negeri lain sudah pun melebihi 90%. Pihaknya mengenal pasti beberapa pendekatan kempen yang boleh diambil untuk menarik lebih ramai rakyat di negeri itu tampil mengambil suntikan vaksin. Kita harus berjumpa dan berbincang secara kekeluargaan bersama mereka kerana mereka-mereka ini mempunyai pendirian yang tersendiri dan mereka-mereka ini perlu diberi penerangan jelas supaya mereka dapat memahami kaedah sebenar. Mengulas lanjut, beliau berkata hasil pemerhatian dan beberapa suri turun padang bersama kelompok masyarakat selain golongan anti-vaksin, terdapat juga individu yang enggan menerima suntikan kerana fobia terhadap jarum suntikan. Justru itu, beliau memohon kerajaan agar dapat mempertimbang penggunaan vaksin jenis CanSino kepada mereka kerana vaksin tersebut hanya melibatkan satu dos sahaja. Sebut sahaja ikan budu masyarakat di negeri Cik Siti Wan Kembang keculiur kerana menu itu sememangnya dinantikan mereka setiap kali musim tengkujuh. Bagi mereka, walaupun aroma ikan budu kurang menyenangkan, namun hidangan turun-temurun di Kelantan itu tetap menjadi kegemaran. Menurut pengusaha ikan kering di Pantai Geting, Tumpad, Wan Sapiah Wan Yusof, 43 tahun, untuk menghasilkan ikan budu, dia lebih gemar menggunakan ikan tongkol atau aya yang diperam antara 5 hingga 6 bulan bersama garam dan asam keping. Musim tengkujuh kali ini, Wan Sapiah menghasilkan kira-kira 600 kg ikan budu dan 3 tong besar telah terjual. Kak Ayah start buat ikan budu ni tahun lepas. Tahun lepas tu, dulu tu Kak Ayah tak buat lagi. Sebab dalam pemintaan Kak Ayah dia mau mari tanya ikan budu tu, Kak Ayah fikir. Kak fikir baik aku buat diri ikan budu ni sebab ikan budu ni senang nak buat ya. Selain ikan budu, Wan Sapiah turut menghasilkan ikan kering dan budu tempayan. Sementara itu, bagi pelanggan yang ditemui, keenakan ikan budu yang dihasilkan Wan Sapiah menyebabkan mereka selalu kembali mendapatkannya untuk diberi kepada rakan-rakan di luar Kelantan. Budu tu, kini nak bawa balik KL lah. Kalau di musim hujan, jadi kat Kelantan ni tak boleh kalau tak ada ikan budu. Memang tradisi kita pun memang makan kita lah.
Untuk nenek kita lagi memang kita dibesarkan dengan ikan budu. Ikan budu pun terkenal musim-musim hujan gini memang dia timbul lah. Memang orang-orang carilah sebab musim hujan gini kak. Sedap lah makan. Dia makan ya goreng lepas tu buah bau atas. Aku rasa limau jadi sedap lah. Makan dia saja ansik-ansik panas kira 2-3 pinggir tu jadi dah. Dia tua badan ni situ. Malaysia menyasarkan jumlah pendapatan sebanyak 800 juta ringgit melalui sektor pelancongan kesihatan tahun depan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Ekonomi Datuk Seri Mustafa Mohamed menaruh kepercayaan sektor pelancongan kesihatan yang sebelum ini menjana pendapatan mencecah 1.7 bilion ringgit setahun sebelum pandemik COVID-19 berupaya kembali pulih menjelang 2025. Sektor kesihatan ini potensi yang besar dan itu sebabnya saya cadangkan kita gembel dengan seluruh tenaga. Kita cakap tentang whole society, kita kata kita nak kerjasama. Ini satu contoh yang baik di mana sudah ada kerjasama mantap, nak mantapkan lagi supaya kita wujudkan peluang pekerjaan yang lebih banyak, yang berkualiti dengan menjadikan Malaysia destinasi ulung, ya, the best, the first choice for healthcare tourism. Itu menjadi matlamat kita. Beliau berkata demikian selepas Majlis Pelancaran Malaysia sebagai hub rawatan hepatitis C sempena Insight 2021 di Ibu Negara. Jelasnya lagi kerajaan menggariskan sasaran pendapatan 520 juta ringgit tahun ini dan setakat Oktober lalu sebanyak 480 juta ringgit berjaya dicapai menerusi pelancongan kesihatan. Seiring dengan kemajuan teknologi, penjara awam perlu sedar segala perubahan yang diimplementasi dalam perkhidmatan awam adalah bertitik tolak daripada polisi yang bersifat dinamik. Ini bermakna lebih banyak urusan perkhidmatan awam akan dibuat dalam bentuk kecerdasan buatan artificial intelligence dan tidak memerlukan tenaga kerja. Namun menurut Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam Tan Sri Muhammad Khairul Adib Abdul Rahman menolak kemungkinan skala perkhidmatan awam akan dikecilkan pada masa akan datang biarpun bakal beralih ke teknologi. Seharusnya tidak mengecil. Seharusnya kita boleh menyampaikan perkhidmatan tersebut melalui online, tetapi di belakang perkhidmatan online tersebut juga kita masih memerlukan penjara awam untuk maintain sistem, untuk melihat dasar, melihat feedback dan sebagainya. Tidak semua kita boleh bergantung kepada AI atau robotik. Tan Sri Muhammad Khairul Adib ditemui pada Majlis Pelancaran Buku Koleksi Teks Ucapan dan Coffee Table KPPA di Universiti Kebangsaan Malaysia UKM Bangi yang dilancarkan oleh Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan Tuanku Mukhris Ibni Almarhum Tuanku Munawir. Pada majlis yang sama, Tan Sri Muhammad Khairul Adib turut dikurniakan anugerah tokoh alumni tersohor UKM serta sempat mengadakan sesi town hall bersama warga Universiti Awam dan pelajar-pelajar tajaan GPA. Sedikit perkembangan sukan kejohanan Indonesia Masters 2021. Dua pasangan pergu negara mara ke pusingan kedua selepas menewaskan pasangan masing-masing pada pusingan pertama yang berlangsung di The Westin Resort Nusa Dua Bali, Indonesia. Sementara itu, pasangan pergu profesional negara Chang Peng Sun, Goh Liu Ying gagal melangkah ke pusingan seterusnya. Laporan bersama wartawan Tina Rama di Bali, Indonesia. Pasangan beregu campuran negara Chen Tangji Pat Yen Wei menang mudah ke atas gandingan Korea Seo Song Jae Kim Hai Jong 21-17, 21-13 dalam hanya 21 minit. Mereka dijadualkan bertemu pasangan Thailand Dechapol Sapsiri Teratanachai pada pusingan kedua. We really happy that we can prove ourselves because before that we not so strong, but we really appreciate every time that we can play in the court, and we did our best. The Chapo is when Denmark opened and we lost. The point is quite
new. Before game, we discuss with coach and do our best. Sementara gandingan beregu campuran muda negara Hopang Ron Chayisi berjaya mara selepas pasangan Jepun Yujiro Nishikawa Saori Ozaki menarik diri susulan kecederaan Ozaki. Not the way that we wanted to win here. Of course, we didn't play much just now. The opponent walked over, but hopefully we prepare well for the next game and hope that our opponent will recover. Pada pusingan kedua, mereka akan bertemu pasangan Jerman John Selfie Hansen, Linda Effler yang mengalahkan seorang lagi wakil negara Chan Peng Sun Goh Liu Ying. Sementara beregu campuran profesional negara Chan Peng Sun Goh Liu Ying gagal melangkah ke pusingan seterusnya selepas tewas mudah dengan pasangan Jerman John Selfie Hansen, Linda Effler 21-13, 21-19. Mereka akur dengan kesilapan sendiri yang dilakukan di atas gelanggang. First game kita belum dapat feeling lagi, and then ada sikit macam keliru, and then second game kita masa nak catch up, tapi saya boleh cakap sendiri sendiri punya benda buat tak cukup bagus lah, which mean macam shuttle punya quality semua returning semua tak cukup bagus, dan jadilah orang pun sangat fokus dengan this game kita nak menentang balik, tapi tak jadilah. Pemenang pingat perak Sukan Olimpik Rio de Janeiro 2016 itu mahu memperbaiki aspek taktikal sebelum mulanya saingan kejohanan terbuka Indonesia minggu depan. Sebab as a during say pun sini shuttle pun compare dengan Europe pun different. So itu taktikal pun nak tukar balik. So kita akan buat analyse reverse lah. Tina Ramah, Bali, Indonesia, Berita RTM. Baik, saudara, berita wilayah edisi Selasa 16 November 2021 berakhir di sini. Sebagai warga Malaysia, terus amalkan kawalan kendiri yang sahih di Berita RTM. Saya Nur Zamri, Assalamualaikum dan salam hormat.